Wabarakatuh. Alright, kita live lagi seperti yang kita janjikan. Malam ni kita buat kita punya live. Ya, kita buat live podcast. Kita akan adakan setiap hari Sabtu pukul 9 malam tepat, insya-Allah. Kita akan bersiaran selama 1 jam untuk orang kata apa, berkomunikasi secara two-way communication dengan siapa saja yang ada pengalaman orang kata berhadapan dengan situasi cemas dirompak. Alright tuan-tuan, siapa yang ada kisah cemas, kisah orang kata experience berhadapan dengan kisah situasi ketika dirompak ataupun mungkin diragut ataupun rumah dia pecah masuk apa semua lah. Betul. Maksudnya ada je kes jenayah yang tuan-tuan ingin share untuk kongsikan dengan kita, boleh WhatsApp kita. Sekejap saya buka dia punya nombor WhatsApp kita. Sekejap. Alright, okay. Tuan-tuan boleh tengok dekat bawah ni ada running wording ni. Tuan-tuan boleh WhatsApp dekat kita dekat nombor tu 011-1602-4505. Betul? Alright, tuan-tuan WhatsApp je nombor tuan-tuan, dan kita akan bagi link. Dan tuan-tuan akan dapat link. Sesi ni santai-santai je untuk semua saudara-saudara yang tengah berehat. Ya betul. Di malam minggu ni kan, tak ada nak buat apa-apa, jadi cuba dengar perkongsian. Kalau ada siapa-siapa yang ada rasa nak share cerita dia, pengalaman rumah dia kena pecah masuk apa semua kan, jadi boleh call dekat nombor yang dekat bawah tu. WhatsApp. WhatsApp. Okey, bos. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Halim Hussein. Boleh panggil saya Cik Im. Saya punya partner Abdullah Hussein. Boleh panggil dia Pak lah. Okey. Supaya lebih orang kata lebih mesra dan senang untuk memorize kita punya nama. So kita brandkan nama kita supaya you all senang nak panggil dan senang nak ingat lah, insya-Allah. Okey. You all boleh WhatsApp dekat kita, dekat nombor tersebut WhatsApp, dan kita akan bagi you all link, dan kita akan buat join video join awal lagi. Okay. Kita tengok ada siapa yang bersama dengan kita, cuba like sikit, bagi love sikit kan. Alright. Okay, sekarang cuba komen sikit siapa yang ada boleh, kita nak tengok siapa boleh yang komen sikit. Kita nak tengok siapa yang ada tu, boleh orang kata participate sikit. Okey, orang kata apa, cuba komen sikit. Okey, ada tu, kita ada nampak siapa yang participate tu. Terima kasih tuan-tuan yang support. Terima kasih tuan-tuan yang orang kata spend sikit masa malam minggu ni. Orang kata mungkin semua dah makan kan. Okey, dah solat dah semua. And then kita spend sekejap, lebih kurang 1 jam. Kalau kata perkongsian tu hangat, mungkin akan membawa pada 1 jam lebih lah kan. And then tuan-tuan boleh komen situ. Kalau tuan-tuan ada nak kongsi kan, terus WhatsApp kita. Dan Cik apa sebenarnya tujuan podcast kita ni? Sekali lagi mungkin ada orang yang tak alert, tak dengar tadi kan. Okey, tujuan kita buat podcast ni sebenarnya, kita nak orang kata bagi satu awareness. Di samping tu kita kongsi pengalaman kan. Pengalaman cemas, pengalaman dirompak ke, diragut ke, pengalaman berdepan dengan penjenayah ni. Orang kata benda ni orang kata boleh jadikan suatu iktibar, jadikan suatu pengajaran, jadikan suatu orang kata lesson untuk orang lain, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih orang kata ada safety precaution lah. Betul Pak lah? Betul. Alright. So at least sebelum tu kita nak Cik Im baca sikit lah statistik COVID hari ni kan. Sebab kita sekarang ni berdepan dengan COVID ni, Alhamdulillah. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita. Okay. Sementara kita tunggu dia orang join kan. Okay, siapa yang ada, saya mohon share dulu, ajak ramai-ramai datang, dan nanti kita boleh berkongsi cerita dan dapatkan manfaat, insya-Allah. Okey, kita cerita sikit lah pasal COVID kan. Alhamdulillah, saya rasa dekat Kuantan, Pahang ni kes dah makin menurun. Betul Pak Lah? Betul Pak Lah? Betul. Okey, kes dah makin menurun. Kita boleh kontrol kita boleh jaga SOP dan sebagainya. Yang paling penting, sempadan ditutup, insya-Allah. Alhamdulillah, kes
terkawal. Kita doakan yang terbaik lah. Kes lebih terkawal lah maksudnya. Semoga COVID 19 ni cepat-cepat berakhir lah. Betul. Dari negara kita ni kan. InsyaAllah. So semua orang boleh bergerak bebas macam dulu. Alright. Okay, share dulu, panggil dulu siapa-siapa saudara mara ke ataupun siapa yang ada pengalaman. Tolong komen sikit, bagi love sikit. Bagi love, belanja love banyak-banyak sikit. Okay, barulah kita rasa excited sikit malam minggu untuk sharing dengan korang ni, pengalaman ke apa ke kan. Okay, kita santai-santai. Sambil-sambil tengok TV tu bolehlah tengok sekejap kan? Kalau you all cerita-cerita. Betul. Kalau you all rasa apa suara ni kuat sangat, mungkin you all boleh pasang je headset kan, sambil-sambil layan anak-anak kan, dan kita tengok apa yang kita boleh bagi manfaat. Orang kata nak tambah baik dari segi menjaga kediaman kita tu. Okay, seperti yang ada yang follow kita, hari ni adalah hari yang ke-20 lah. Saya buat sharing pagi-pagi, setiap pagi, without any fail. Kita orang kata apa, commit tau tuan-tuan. Commit. Korang tahu tak, nak live orang kata everyday tu suatu yang orang kata perlukan komitmen. So tu sebablah kita perlukan orang kata support daripada you all. Kita perlukan energy. Betul. Kita perlukan energy untuk you all transfer dekat kita orang. So kita orang boleh bagi manfaat. Ya, betul. Hari ni dah hari yang ke-20, kita share daripada 50 tips. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergi kita punya page, scroll down, tengok tips 1 sampai 20. Betul. Right kan. So Cuba amalkan 1-2 tip lah. Kalau tak boleh buat semua, amalkan 1-2 tip tu. Semoga bermanfaat lah. Betul. Keluarga dan keselamatan lah. Untuk keselamatan keluarga. Okay, tadi so, kita yang bersama dengan kita tu minta share lah. Kita cuba spreadkan kita punya live malam ni kan. Betul. Tadi kita buat sound check tau. Kita buat sound check dekat 20 kali je Pak Lah tadi kan. And then sebenarnya dah 2 hari. Because ni set kita set yang first time lah kan kita set. So ada masalah teknikal sikit. Okay, saya nak tahu, boleh bagi feedback sikit kalau kata macam mana kita punya suara, okay tak? Clear tak? Kuat tak? Kita punya suara okay tak? Boleh komen sikit kita punya suara. Okay, Alhamdulillah. Boleh panggil semua orang join dulu. Siapa yang ada experience, WhatsApp nombor kat bawah. Kita akan bagi link. You all akan masuk dekat kita punya StreamYard ni, dan kita akan share screen. Siapa yang segan, malu untuk appear dia punya muka, tak apa, bagi tahu dan kita akan tutup cam. Kita akan on suara sahaja. Yang penting kita dapat perkongsian tuan-tuan. Kita dapat orang kata apa, sharing yang manfaat. Sharing yang orang kata boleh bagi peringatan pada kita, keluarga kita dan orang lain, untuk lebih berhati-hati, insya-Allah. Okay, untuk yang baru bersama dengan kita, sesi podcast CCTV by Kara ni kita buat khas supaya menjadi satu platform untuk semua komuniti kita ni berkongsi pengalaman cemas ketika rumah mereka tu dipecah masuk oleh perompak. Jadi asbab perkongsian tu daripada semua, kita harap boleh memberi sedikit apa orang kata tu, tambah baik lah, sedikit manfaat untuk orang-orang lain. Betul. Sebagai safety precaution yang betul. cakap tu kan. Betul. So at least kalau kita dah amalkan tips tu, orang kata apa, sekurang-kurangnya kediaman kita ni insya-Allah ada sikit jaminan. Mana 2-3 tips kita adakan, at least orang kata senang hati untuk kita tinggalkan rumah. Kalau kita obsession balik kampung dan sebagainya. Betul. Awal Syawal ada dengan kita ya. Alright, okay. Awal dengan kita, saudara Firdaus. Okay. Ada pengalaman tak? Saya nak tanya saudara Firdaus ni ada pengalaman tak? Rumah kena pecah ke, ataupun jiran-jiran ke rumah kena pecah, ataupun penuh dengan grup taman tu kejar perompak ke apa kan?
Siapa yang biasa follow SRS kan? Siapa Mungkin yang dia orang ada biasa experience, follow SRS. orang kata experience yang mahal lah kan. Dan Experience yang untuk mahal. pengetahuan semua, kita pun ada jugalah seorang yang kita akan buat call nanti. Dekat grup SRS jugalah. Dia akan berkongsi sedikit sahabat kita kan. cerita lah dengan kita nanti. Betul. Cerita orang kata apa, cerita cemas ketika orang kata berkawal ya. Berkawal. SRS stand for apa Pak Lah? Tak ingat. Aduh. Tapi pengalaman tuan-tuan sebenarnya mungkin orang kata sekadar hiburan, tapi mungkin perkongsian tu mungkin akan orang kata dalam environment yang hiburan macam ni, tapi at least kita akan bagi satu manfaat. Ya, betul. Kita akan bagi satu orang kata apa, safety precaution pada orang lain. Tuan-tuan dah jadi, dekat tuan-tuan dah jadi orang kata hikmah lah. Betul. Dah jadi hikmah, dah jadi orang kata apa, kenangan pahit lah. Tapi untuk orang lain kita kongsi untuk jadikan jadikan apa? Belum. Untuk jadikan orang kata apa? Langkah berjaga-jaga. Untuk lebih orang kata berhati-hati. Kalau kata tiap-tiap malam lupa nak kunci pagar, pergi kunci pagar. Tak susah pun. Langkah berapa tapak je kan, pergi kunci. Perompak ni dia orang kata apa tahu? Orang kata apa, pantang lepa kan? Betul. Pantang lepa, dia orang akan terus attack. Tu kadang-kadang kita tengok, mungkin kita rasa macam ni normal kan, normal, tapi sebenarnya dia orang dah buat homework tuan-tuan. Korang tahu dia orang dah round dah berapa kali, dia orang lagi bahaya, dia orang nak risikokan nyawa dia orang untuk pergi masuk rumah kita tu. Dia orang lagi banyak homework, ataupun orang kata dah pergi riki-riki tengok apa yang ada, apa yang selamat, apa yang orang kata, apa yang boleh bawa balik. Betul? Ya, betul. Alright. Kita ada 2-3 video yang kita nak kongsikan tentang kes pecah rumah. Nanti kita akan kongsikan. Tuan-tuan stay tune. Stay dulu. Sebenarnya Cik Em, saya pun ada jugalah cerita. Ada cerita ya? Masa tak pernah saya, cerita? masa saya bujang dululah. Oh, bujang. Masa saya bujang Alright. dulu, saya start kerja. Okay. Masa tu, itu dah bila punya cerita tu? 15 tahun lepas lah. Dah muda lagi ya? Masa muda. Sekarang tu ya? Alright. Biasalah kita orang bujang ni, duduk rumah bujang, kita pergi kerja, balik kerja. Rumah tu jadi tempat tidur je lah. Itu biasa. Jadi ada satu hari tu, saya balik kerja lah dengan kawan tu dalam pukul 7 lebih macam tu. Balik je rumah tu, macam biasalah rumah tak ada pecah apa. Pintu boleh buka. Rumah bujang? Rumah apartment lah masa tu. Apartment. Berapa orang tinggal sana? Dalam 2 orang je. 2 orang. 2 orang je masa tu dekat rumah tu kan. Saya tahu ni Pak Lah. Ni dekat Damansara kan? Betul. Saya ingat. Jadi masa tu kita balik rumah tu dalam pukul 7 lebih tu. Okey. Keadaan rumah tu dari luar tu macam biasa, tak ada kesan umpil ke apa ke. Jadi kita buka kunci lock apa semua. Bila buka je kita tengok, rumah berselera. Maknanya macam ayam kucing, reban ayam lah, macam reban ayam lah kan. Barang bersepor apa semua kan. Cuma orang bujang, rumah tu tak ada barang berharga pun. Kalau ada pun mungkin dalam shilling satu dua bekas macam tu lah. Shilling tu memang lesak lah kan. Tapi yang tak puas hatinya rumah tu berterabur tu yang saya tak puas hati tu. Orang bujang dah malah nak mengemaskan. Cuma ada satu lah. Yang saya perasannya ada satu tingkap terbuka. Tapi kesan umpil tu tak adalah. Mungkin tingkap tu tak kunci tu kan? Lupa kunci. Itulah sebab yang terbesar. Dia macam ni Pak Lah. Actually benda ni mesti ada satu error atau mistake yang kita buat kan. Kita lupa nak kunci. Kita lupa lah. Kita lupa. Benda ni you all kena ada. Biasa kita bangun pagi tu dah siap nak pergi kerja, lambat apa semua. Betul. Jadi kita pun tak check semua tingkap, pintu kan. Tambah kalau korang bangun pukul, office masuk 8.30, korang bangun pukul 7 suku. Subuh tak ke mana, dan kau bangun terus pergi. Kan?
benda ni kita at least kena ada satu orang kata apa checklist, scan. Biasa kalau saya biasa kan kalau Pak Lah macam ni, saya pergi kalau pergi hotel kan, pergi check in apa semua, besok pagi nak check out, kita akan buat apa tau? Scan dulu. Scan. Apa tinggal barang kan? Rumah pun macam gitu Pak Lah. Oh ya. Macam mana pun you kena scan. Okay, sebelum keluar, okay, make sure Alung angah check belakang, depan, atas, bawah kan. Okay, scan. Okay, ngam apa semua. Elektrik pun kena tengok kan. Dapur gas, semua benda tu safety precaution tu orang kata apa, memang satu yang orang kata apa, critical tau. Kan. Kadang-kadang siapa yang ada dengan kita tolong komen sikit. Komen sikit, participate sikit. Kita orang suka siapa yang ada dengan kita sekarang. Kita suka untuk dapat two-way communication. Farida, SRS stand for Skim Rondaan Sukarela. Okay, good. Bagus. Apa? Skim Rondaan Sukarela. Okay, bagus. Skim Rondaan Sukarela. Yana Azlan, ada rumah kena pecah. Boleh. Rumah siapa tu? Boleh. Nanti boleh WhatsApp kita. Nanti kita bagi link untuk join session ni sekali. Okay, you all kalau segan nak tunjuk muka, you all bagi tahu dekat WhatsApp tu, then kita akan disablekan cam, and then you all keluar suara saja. Dan kita nak create satu orang kata comfortable conversation lah. Betul? Yeah, betul. Kan. So asyik minum kan. Nanti pergi toilet. Okay, malam minggu korang tak ada buat apa, korang stay sekejap. Ini orang kata perkongsian sambil-sambil berhibur. Okay, siapa yang ada cerita tolong WhatsApp di nombor dekat bawah tu. Nanti kita bagi link untuk join kita punya session. Dan untuk pengetahuan semua juga, kita akan buat sesi perkongsian ni setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Betul. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam. So korang stay tune. Yang tak ada buat apa hujung minggu tu, pukul 9 malam ready depan TV pun tak apa kan. Korang pasang lah korang punya headset ke apa ke, headphone kan, takut mengganggu. Kalau siapa yang ada cerita tu boleh WhatsApp dekat nombor dekat skrin tu kan. Mungkin habis PKP ni Pak Lah kita boleh jemput dia orang datang kita punya office. InsyaAllah. Kan kita bagus kan. Kita boleh live sekali kan. Betul. Habis PKP sekarang tak boleh lah. Sekarang betul. Sekarang 2 orang je, pergi mamak pun 2 orang. Yang Nazlan tadi kalau apa ni nak berkongsi cerita, boleh bagi WhatsApp dekat kita. Bagi WhatsApp kita bagi link. Pergi make up dulu, cantik-cantik semua kan. And then nanti bila live barulah kita rasa seronok sikit, ada bunga. Betul. Betul. Alright. Kalau segan make up habis, bagi tahu kita off je cam. Senang. Yang penting kita nak suara. Kalau suara tak ada apa lah. Alright. Okay, siapa yang ada dekat sini, kita mohon boleh share dengan community ke grup-grup mana-mana, ajak dia orang masuk. Kita nak orang kata memeriahkan, orang kata educate the community tentang keselamatan ni suatu yang susah tau. Betul. Tapi kita do in other way, in the orang kata yang entertainment way ke, ataupun orang kata yang fun. Betul. Kan kita buat bagi fun sikit, and then of course korang rasa macam okay, santai-santai, kita dapat ilmu, kita dapat manfaat, insyaAllah. Betul kan? Betul. So mana-mana tim-tim rondaan SRS tu boleh ajak semua geng-geng tu join kita punya podcast. Kalau tak malam ni, mungkin masa lain lah. Minggu depan boleh kan? You all boleh prepare jalan cerita yang mungkin you all dah lupa ke, dan you all draft balik kan. Jalan cerita, dan boleh ceritakan mana-mana yang penting, mungkin takut tertinggal kan. Ataupun nanti siapa yang join yang live kita ni, boleh je hantar WhatsApp, walaupun live ni dah habis. Boleh je hantar WhatsApp dekat kita untuk next punya session. Nanti kita akan bagi link lah. Betul. Okay. Kita ada nak share dengan you all video footage CCTV pecah rumah kan. Dia orang menyelinap masuk, tapi saya cuba upkan dekat StreamYard dia ada limitation sikit dari segi storage. Mungkin saya cuba downsizingkan dia. Mungkin nanti kita akan kongsikan
Mungkin kita boleh panggil tu Syah untuk join kan. Daus dulu. Daus ada Saya nampak Encik Fidaus ni ada. Daus boleh masuk sekejap. Masuk sekejap. Join Pak Lang dengan Cik Im. Okey nanti WhatsApp siapa yang ada cerita, siapa ada story tentang apa pengalaman pahit ni, pengalaman cemas ni, you all better share. Jangan simpan apa orang kata sendiri-sendiri. Apa orang kata makan sendiri-sendiri kan. Share dengan community. At least dengan kita share pengalaman kita tu, kita dapat memberi pengajaran kepada masyarakat luar. Betul. Apa yang kesilapan kita buat masa rumah kita dipecah masuk tu kan. You all boleh cerita apa mistake you all buat sampaikan rumah you all kena pecah masuk. Mungkin you all lupa nak kunci atau lupa nak manggakan grill ke. Kan betul? Betul. Kan. Okay, you all WhatsApp je. Siapa yang online stay sekejap. Okay. Okay, tak apa, betul. 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 Okay, dah ready? Okay, kita cuba untuk masukkan Abang Syah kita, Abang Syah untuk kongsikan, tapi ada sikit teknikal, kita akan selesaikan. Sambil-sambil tu you all boleh share, you all boleh mungkin type sikit apa perkongsian ke, kalau you all ada cerita kan, ada idea ke apa ke, and then kita cuba untuk bagi orang kata manfaat lah pada semua. Okay, untuk semua yang live dengan kita, tolong tulis sikit siapa yang ada cerita yang berkenaan dengan rumah kena pecah ni kan. Nanti kita bacakan dekat sini. Betul. Kalau you all tak nak call, tak nak join apa live, you all boleh type je dan kita bacakan. Tapi tak masuk sini. Bagi sekejap kita ada. Okay, siapa ada dengan kita ni? Tengok jap. Still lagi awal ada. Awal clear suara kita awal. Clear. Lagu ada ke lagu? Lagu ada tak awal? Sambil-sambil tu kita dengar lagu sikit. Bagi link baru dekat Abang Syah kita. Mungkin link tadi dah expired. Okay, sekejap Okay, korang kalau ada apa-apa nak share, terus WhatsApp kita akan bagi link untuk join. Tak rugi, kita manfaatkan malam minggu ni pada kita duk melepak, tak ada apa kan. Dengarlah kita, orang kata apa, dapat sikit lah manfaat insyaAllah kan. Santai-santai, kita buat live ni lebih kurang 1 jam untuk kita dapat perkongsian. Mungkin korang ada satu lagi Encik Im, saya dapat berita lah, kita mengucapkan takziah lah untuk keluarga mantan Ketua Polis Daerah Temerloh, Allahyarham SAC Zundin bin Mahmud yang telah kembali ke rahmatullah sebentar tadi. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah. Kita stop sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina Amin. Okey. InsyaAllah kita doakan Allahyarham ditempatkan di tempat orang yang beriman, InsyaAllah. Okey. Kebetulan muzik tu tadi off masa kita baca Fatihah. Memang memahami. Berat kita start balik. Okey. Korang kalau kata Zulafnan. Waalaikumsalam. Zulafnan ada cerita tak? Ada cerita. Ada cerita, terus WhatsApp kita bagi link. WhatsApp dekat nombor bawah tu, kalau nak join sekali lah, nak kongsi cerita pasal rumah kena pecah masuk ke apa ke. Okey. Semoga perkongsian kita ni bermanfaat lah pada masyarakat. Okey, betul. Untuk kita bagi orang kata apa, peringatan lah. You all kalau dah orang kata apa, sebelum tidur tu make sure kunci rumah. Kunci pagar. Check dulu. Check belakang. Sebenarnya saya sendirilah. Kadang ada 2-3 kali lah rumah saya tak berkunci pintu.
Kadang tidur, balik je terus tidur. Kan penat kan? Penat terus tidur kan. Lepas solat isyak tu boom lah. Kadang-kadang solat isyak pukul 2 pagi. Kita dah terlalu penat tau Pak Lah. Balik kerja satu hari seharian kan. Balik sampah pun lupa buang, pintu pun lupa kunci. Masa tu lah orang kata. Cuma sepenat mana pun kita kita jangan lupa lah untuk keselamatan ni kan. Dia satu, jaga ni untuk jaga harta. Yang kedua, yang paling prioriti jaga nyawa. Betul sekali. Nyawa orang yang kita sayang. Itu paling kritikal. Luluh hati Pak Lah kalau kata orang yang kita sayang dicederakan. Kan? Bukan kata disiat-siat. Orang kata dipukul pun kan. Itu pun akan rasa macam mana kita punya sedihnya kan. So you all kena macam mana pun, penat macam mana pun, pergi kunci pintu kan. Pergi kunci pintu, check semua. Kalau kata untuk yang live dengan kita ni, saya minta tolong sharekan kita punya live ni. Semoga session yang kita buat ni boleh bermanfaat lah untuk semua masyarakat kita kan. Alright, kita ada Abang Syah di kita punya StreamYard punya sistem ni. Kita akan masukkan Abang Syah dan kita akan start kongsi. Okay, kita jemput Abang Syah untuk join. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita sihat hari ni Alhamdulillah sihat. Okay, Abang Syah ada cerita ya? Ada apa? Abang Syah duduk mana Abang Syah? Taman Guru. Taman Guru. Okay, alright. Taman Guru Kuantan lah. Kuantan lah bagi ni buat. Dah makan Abang Syah? Dah makan? Ini kan makan dah. Ini dah pukul berapa dah ni? Dah pukul berapa dah? Dah nak tidur dah. Nampak sihat tak boleh lawan sihat lagi lah. Lagi dah. Lagi sihat. Pak lah lagi Alright. Malam ni kita share sikit lah. Tujuan kita call Syah ni kan. Tuan Syah ni kan untuk berkongsi sedikit lah kalau ada pengalaman berkaitan dengan rumah kena pecah ni apa kan. Kalau ada lah kan. Alright. Sebab setahu saya Tuan Syah ni setahu saya Tuan Syah ni aktif dengan geng-geng SRS ni. Buat masa ni tak ada lagi. Biasanya rumah tak ada lagi. Cuma kita berjaga je lah. Berjaga lah. Okay. Pernah ke terserempak ke apa ke? Kita tak terserempak dengan dia merusak rumah. Cuma kita suspek dia je. Contohnya kalau dia masuk aman. Contohnya kalau kita berjaga selalunya start pukul 12. Kalau lebih pada pukul 12 tu, kalau ada orang masuk ke taman kita, kita akan tanyalah dia. Apa tujuan dia masuk ke taman. Macam tu je lah. Selalunya kalau orang selalu kebiasaannya bila orang niat tak molek ni, bila kita nampak kita dia lari dah. Yelah betul. Dia cuak juga kan. Biasa jaga. Biasa kalau datang dengan motor ke kereta gitu kan. Biasa motor dengan kereta lah, tapi kebanyakannya motor. Dia orang senang lah. Biasanya berdua lah berdua lah. Selalunya dia akan tinggal seorang. Bila dia masuk taman tu, seorang dia tinggal. Lepas tu dia pergilah jalan naik motor. Mana yang seorang tu jalan kaki. Seorang tu akan riki-riki lah. Biasa pukul berapa lah dia orang buat kerja macam ni? Dia selalu kalau orang betul-betul dia masuk taman pukul 2 ke atas lah. Pukul 2, pukul 3. Maksudnya pukul 2, pukul 3 ni kira prime time lah. Kira waktu dia lah dah. Dia waktu tu orang tengah tidur lena. Tengah tidur. Maksudnya lepas ni kita kena fikir lah.
Pukul 2 3 tu adalah waktu orang kata perompak ni aktif. Betul? Ha. Dia kalau pukul Ah, 5 okey. tu dah tak ada dah. Dia waktu dia Oh. pukul 2 hingga pukul 5 tu lah. Pukul 5 ni Abang Syah dia tok siap je aktif. Ah, siap lah. Kan? Oh, Ya. gitu. Kalau okey, sebagai ni lah geng SRS ni, nasihat untuk orang-orang taman apa semua kan. Yang Nasihat sikit lah. apa nasihat untuk dia orang tak? Benda ni. Apa tip Dia tip tak ada, Ah, dia? tak ada nasihat apa. Dia kena ada kerjasama je. Betul Maknanya betul kita betul kena betul. kerjasama lah. Menjaga kawasan kita. Maknanya Betul betul. kalau kita buat tu, kita selalu dah susun jadual. Jadi kena keluar lah ikut jadual tugas kita. Maksudnya masing-masing dah ada jadual, ikutlah jadual kan? Itu jadual. Kalau tak boleh ikut Ah, jadual, kena bagi tahu lah. Kita akan ganti dengan orang lain. ah. Yelah betul-betul. Maksudnya orang kata kita dah bergilir-gilir kan, buat sistem giliran Ya. kan? Hmm. Okey okey. Maksudnya SRS ni sangat-sangat membantu juga ya untuk orang kata apa? Untuk mencegah kan masalah apa tu kes jenayah ni kan. Ya. Kalau macam taman guru tu kan taman dia besar. Ada juga ke yang apa ni? Tuan-tuan rumah yang tak bagi kerjasama ke apa semua? Ya, ada. Ada juga Kita punya review kat sini. Ah. Ada Dia juga orang-orang lah. elit ni. Orang elit ni. Orang kira macam golongan kayangan ni dia payah nak keluar. Jangan gitu. Nanti panas pula. Dia sayang nak tinggal katil mahal dia. Tak bukan. Dia ada tanggungjawab besar Abang Syah. Sebab dia nak jaga rumah tu banyak apa orang kata harta karun. Itulah. Dia Ah, jaga dalam that- rumah dia je lah. Tapi sepanjang masa join apa SRS ni, yang paling tak boleh lupa apa? Kejadian yang paling tak boleh lupa. Rasanya tak ada lagi kejadian kita mengejar Tak. orang, tak ada lagi. Oh, tak ada. Kali Tak ada dia lagi. nampak kita dia lari lah. Tapi kita boleh Dia shock takkan lah masuk kan. kalau kita ada. Yelah. Maksud kita memang boleh baca lah orang luar kan. Dia memang tak berani bukan biasa. masuk. Biasa kalau rumah kalau ada orang dia tak ni lah kan. Tak ada, dia kawasan Taman Guru ni. Kalau dia mesti yang luar daripada kawasan rumah lah. Ada benda-benda kalau kita tertinggal di luar, hilang lah. Tapi kalau dalam kawasan rumah yelah. tak ada lagi yang masuk. Yelah maksudnya barang-barang berharga jangan letak luar kan. Jadi kita orang kata kena jagalah ya. Tapi musim PKP ni tak berjaga mana PKP ni orang pun tak ada sebenarnya. Yelah Orang tak sebab kita berani. tengok pun. Ya, yelah. polis selalu ramai kan. Rasanya Polis musim masuk PKP taman. ni kurang sikit ke kes. Kan? Polis pun masuk buat ronda taman-taman. Betul lah. Orang kata bagus juga. Saya rasa kita kena dapatkan orang kata apa statistik. Musim PKP ni mesti ada kes yang menurun sikit. Ya. Betul? Kan? Okey. Dia selalunya kalau benda-benda barang yang dicuri yang kita nampak sekarang ni, contohnya orang yang ada kereta lebih yang tak boleh masuk dalam rumah. Jadi dia selalunya dia ambil bateri. Bateri kereta. Tapi Tengok kereta yang nampak berkunci lah. macam Yang mana? nampak dekat taman-taman tu macam bateri je yang hilangnya. Bateri pun mahal juga. Kan? Dia biasa ambil bateri lah. Biasa yang ambil bateri ni biasa makpad je tak? Tapi biasa tak perasan lah. Pagi je biasa Pagi lah. Kita keluar rumah pagi nak start tengok. Tak boleh start tengok bateri tak ada lah. Itu tu. Yelah. Saya rasa ramai je yang ada experience bateri hilang. Kita pun ada juga. Kita punya van apa semua bateri hilang. Berapa kali hilang lah. Tapi Tu masuk lah. dalam rumah tak ada lagi lah. Masuk dalam kawasan rumah tak ada. Maknanya kereta yelah, yang ditinggalkan di luar rumah je lah. Yelah. Mana orang kata itu pun orang kata benda yang mudah untuk dia tu kita kena berjaga-jaga kalau kita parking dekat luar ke benda kan. Kita kena orang kata beringat lah.
Tapi Okey, kalau ada okey. pokok-pokok buah yang dia ada di luar pasang pagar pun orang curi juga. Hmm. Buah-buah Betul. yang luar pagar kan, pokok yang di luar pagar. Oh, buah apa curi juga Pisang pun orang curi. Ah. Oh, pisang pun curi. Ini sekarang Pisang ni yang asal ditanam di luar jadi duit pagar pun dia orang curi. Oh, dia tak jolok dah, curi terus Jadi tu ada potong dia. Siang-siang hari tu Oh, dia orang curi. oh, tu lah. Orang kata benda benda boleh jadikan duit, boleh jual kan? Ya. Okey, terima kasih Tuan Ok- Syah Okey, terima kasih untuk perkongsian. Kita rasa benda ni sedikit nasihat ha. sebagai wakil SRS Taman Guru kan. Okey, Sedikit okey. nasihat. Nasihat dia, kita macam ini jugalah. Kita kena jagalah kawasan kita. Betul betul Kena betul. rajin. Kena Kena turun. Jangan duduk di rumah je. betul Jaga betul kawasan maksudnya kita. mana Tak orang boleh nak kata halang polis juga. mana orang kata take part lah kan. Ambil ambil participate lah. Betul betul betul. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak pada Tuan Syah yang orang kata sudi jugalah orang kata berkongsi spend masa sebelum tidur ni kan. Okey okey. Lambat lagi Terima tidur ni. lambat lagi tidur. Ayah lagi ni. Jaga juga malam ni. Berjaga juga ya. Ketak. Kita jaga. Ni dekat luar rumah ni. Dekat pos Dekat ni. beranda. Dekat pos. Okey. Yelah. Maksudnya kita pun kena ada walaupun PKP kurang orang apa semua tapi kita kena berjaga juga ya. Betul. Yeah. Alright. Okey. Terima kasih banyak Encik Syah Okay, untuk sama. join kita. Okey, apa-apa nanti kita akan contact balik kalau ada story akan datang ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Alright. Tu perkongsian daripada kita punya sahabat. Beliau aktif dengan SRS ke? Taman Guru. So orang kata apa, bila ada orang kata aktiviti kawalan benda macam gitu kan, maksud orang kata kuranglah sikit. Maknanya ada apa penjenayah apa approach tapi dia orang tak berani untuk teruskan. Kelompok ni secara 90% je semua yang tak dirancang sebenarnya. Betul. Dia tengok kelompok yang orang kata tak pro pun kelompok ni. Dia asal mana yang boleh jalan dia jalan. Maksudnya kalau ada orang buat rondaan ke apa dia akan lari dia. Itu yang untuk yang kes yang biasalah, yang pecah rumah kan. Sebab kita biasa kes pecah rumah ni biasa kelompok yang boleh dikatakan amatur lah kan. Tapi untuk kes yang high profile macam bank mungkin lain pula dia punya. Itu memang dia betul orang kata dia mungkin lebih high end lah dia punya tu kan preparation. Okey, siapa yang live sama kita, siapa yang ada minta tolong share, kita sebarkan manfaat. Okey, you all kalau ada cerita WhatsApp kita dan kita akan bagi link untuk join macam Tuan Syah tadi. Dan kita akan join. Kalau you all rasa segan untuk appear muka, kita disable. Yana Azlan tadi? Yana Azlan boleh? Boleh WhatsApp kita. Nanti kita akan bagi link. Pergi make up dulu. Nanti dah ready dan kita masukkan. Alright. Okay. Siapa yang ada tu tolong belanja love sikit bagi kita. Bagi kita bermanfaat untuk masyarakat. Alright, bagi kita energy sikit. Siapa yang ada tu bagi kita love sikit. Okay, boleh you all boleh copy apa tu kita punya siapa nombor tu. Tak ada buat apa-apa tu Yalah, join kita sekejap. Alright. Siapa yang ada pengalaman tu kita mohon PM kita untuk kita bagi link dan share dengan semua orang. At least kita bagi benefit insya-Allah. Alright. Okay. Okay, terima kasih. Banyak love tu. Alright. Ada siapa yang baru masuk? Boleh komen sikit. Zul Afnan. Okay.
Tuan boleh ada story Tuan Zul Afnan, kalau ada story boleh Boleh WhatsApp. Saya rasa saya better copy apa tu link kat sini. Jap saya copy link. Mungkin you all terus boleh dine in lah. Jap. Kita bagi dekat sini kat komen di sini. Okey. Okey. Ini link untuk join. Okay, untuk siapa yang bersama dengan kita tu boleh klik share apa semua. Okay, kita ada provide link tu. You all boleh apa tu? Boleh komen tak siapa-siapa dengar tak muzik? Muzik. Lagu apa yang kita pasang ni? Dengar tak? Sebab tadi kita cuba nak selesaikan muzik tak ada ni. Tadi ada problem audio. Dah berapa dekat 20 kali kita kita setting. Lagu tak dengar. Farida, terima kasih Farida. Lagu tak dengar Encik M. Oh, lagu tak dengar. Allahu Akbar. Patutlah kita je yang dengar lagu. Allah. Tapi untuk ni first punya session kita tak apalah kan. Aduh, lagu untuk punya. Next session nanti kita buat yang lebih baik lah. Okay. Kita kata apa? Lagu ni rancak. Boleh jadi orang kata untuk hiburan malam minggu tapi tak dengar pula. Rasa rugi pula. Okay. Afnan, terima kasih. Suara jelas. Okay. Untuk muzik nanti next punya session kita cuba adakan muzik tu baru naik mood sikit. Okay. Kan? Mungkin next week kita tukar kita punya sound card. Mungkin kita akan adakan muzik. Bukan karaoke ya tuan-tuan. Bukan karaoke. Tapi at least kita bagi halwa telinga. Betul? Tadi saya nampak Yana Azlan ada kongsi. Saya baca sikit lah. Okay, cantik. Pengalaman saya, umur sewa kena pecah masuk tahun 2013. Okay. Rumah flat tingkat 1 depan tangga. Rumah dia lah tu. Okay, Waktu kena pecah tu dalam jam 8.30 ke 9 pagi. Pagi. Pagi mungkin dah pergi kerja kot. Yelah. Balik-balik tengok pintu dah terbuka. Satu bilik je kena pecah. Barang yang hilang laptop, jam, tabung, PS2. Banyak juga ni. Okey, Kak Yana, kita orang akan kongsikan link. Boleh join kita sekejap. Sambil-sambil kita tu cerita ni orang kata menarik untuk jadikan iktibar. Okey, kita minta mohon Kak Yana join kita untuk orang kata berkongsi apa tu orang kata pengalaman. Saya kira pengalaman ni menarik ni. Dapatlah kan. Pengalaman ni menarik dan boleh jadikan orang kata sebagai iktibar, sebagai pengajaran pada yang lain, pada yang mendengar. InsyaAllah mungkin benda ni adalah suatu yang orang kata pengalaman penting lah, pengalaman yang berharga lah. Alright. Okay, jap saya kongsikan link kat sini. Ada dapat tak link? Mungkin line kita pun ada problem ni. Link yang saya type ni tak naik. Okay, siapa lagi dengan kita? Zulafnan, terima kasih Zulafnan support kita. Okay. First session ni. Hari Aizat. Fitri, Hari Aizat, Nuzalila, terima kasih. Alright. Farida. Terima kasih banyak-banyak live dengan kita. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Mungkin dapat masukkan satu story. Kalau korang ada story, cepat-cepat join. Mungkin first episode mungkin kelang kabut sikit. Music pun tak ada. Rasa macam bosan sikit. Tapi tak apa. In future kita akan make sure semua set lengkap dan kita boleh ni. Dan lepas ni mungkin you all kalau dah ada story, you all yang dah dah bump into kita punya live ni, get ready next week terus WhatsApp kita dan kita akan keep in touch untuk bagi link dan you all share dekat group SRS masing-masing kalau boleh. Kan.
Semoga Betul. semua orang dapat dengar kita punya sesi podcast ni. Betul. Dari CCTV Baikara FB page. Betul. Semoga bagi manfaat lah untuk semua yang mendengar tu. Bukan sekadar bercerita kosong. Betul. Saja. Jadi kita nak benda tu jadi iktibar dan mungkin ada sedikit tip macam mana nak nak elakkan daripada rumah kita kena pecah ataupun jadi sasaran perompok lah. Betul. So orang kata apa, kita dapat menjaga kediaman kita, dapat menjaga family kita, dapat jaga orang yang kita sayang, especially parent kita kan. Dan kita cuba, mungkin kita ada kekangan dari segi kewangan, ada kekangan dari segi masa untuk orang kata selalu pulang ke kampung untuk menjenguk orang tua kan. At least kita bagi dia orang pengetahuan ataupun safety precaution ni untuk sama-sama. Awareness ni sama-sama untuk menjaga kediaman, nyawa dan sebagainya, insya-Allah. So benda ni memang suatu yang kritikal, memang sesuatu yang orang kata penting lah. Kalau tak ada orang yang share tu. Okey, saya ada Pak Lah, saya ada share link kita punya StreamYard tu. Siapa yang ada cerita, kita mohon Kak Yana ke boleh terus klik dekat kita punya StreamYard tu, masuk sekejap. Kalau segan untuk share webcam, bagi tahu, kita disable, kita nak dengar story. Kita ada berbaki lebih kurang 10 minit, kita dapat bagi satu story yang orang kata yang best lah untuk ni. Okey. Siapa yang ada story, come on, join, participate. Zulafnan tak ada story. Aduh. Kemung perut lah minum air. Tak apa, nanti lepas ni kita air panas. Air panas? Lepas ni balik tidur lah. Minggu depan lah maksudnya. Alright. Ada buat share tak dengan grup-grup dan sebagainya? Ada. Mungkin lepas ni lah. Okay, team participate Tolong share dengan banyak-banyak grup untuk dia orang dapat manfaat, insya-Allah. Mungkin ini saya kira first episode yang orang kira boleh dikatakan okey je, ada feedback, cuma tak ada muzik. Kita je lah dengar. Mira Adisha, hai. Ada muzik. Terima kasih. Muzik ada. Tapi tak tahu macam mana tak masuk dekat kita punya mixer. kita je lah dengar. Tak apa, next week kita make sure muzik masuk sambil-sambil orang kata. Siapa lagi ada dengan kita, tolong komen sikit. Alright. Support sikit. Okay, Amira Arisha, kalau ada story nak kongsi, boleh terus klik dekat StreamYard punya link, masuk kat sini dan kita akan sharekan screen. Kalau segan, kita tutup webcam. Yang penting kita nak suara. You all cerita pengalaman you all untuk kita. Siapa ada cerita rumah dia kena pecah ataupun kereta kena pecah apa kan? Kongsikan. Kereta kena pecah ni, kata kita ada 2-3 experience lah. Saya cerita sikit lah saya punya experience. Saya rasa dulu masa bujang ke Pak Lah, bujang ni, semua cerita bujang ni. Kita pergi out session kat Melaka. Saya ingat. Pak Lah memang ingat lah. Ada 10 minit lagi, boleh boleh. Okay, saya share sikit. Kisah ni tak ingat dah berapa tahun lepas kan. Kita orang bagi suspense sikit. Okay. Memang suspense. Memang orang kata sedih lah. Orang bujang, duit bukannya ada banyak sangat kan. Kisah ni berlaku saya kira dalam 15 tahun jugalah kan. 15 tahun dulu saya out session. Kita orang pergi Melaka 3 orang. Saya, kawan saya. Okey, kita orang pergi out session Melaka, kita orang ada projek kat sana. Projek kita orang buat fiber optic cabling dekat substation TNB. Alright, kita orang pergi sana, stay sana lebih kurang dalam 3 hari macam itu. Kita pergi, dah siap kerja apa semua. And then kita pun balik. Dah pergi Melaka seronok. Apalah, pergi Melaka, orang bujang jalan. Orang bujang pergi Melaka memang heaven lah. Kan? Pergi Melaka, lepas tu dah settle kerja, dah pergi jalan apa semua kan. Okey, balik tu kita orang balik, kalau tak silap kita orang tolak pukul 5 ataupun pukul 6 macam itu, petang lah kan. Daripada Melaka nak balik ke KL. Time tu pergi KL dulu. Saya drop member saya dekat KL, dan
kami dua orang balik ke Kuantan. Oh. Okey, kalau tak silap saya dah tak ingat-ingat, lupa kan, dah lama kan. Okey, kita orang tolak daripada Melaka lebih kurang pukul 5, pukul 6 sampai masuk highway lah, highway Utara Selatan kan. Drive. Masa tu saya pakai kereta Wira SE. Drive sampai dekat, kalau tak silap RNR Seremban. Kalau tak silap lah, sampai kat situ orang crowded tau tuan-tuan, orang crowded. Lepas tu kita sampai, ada satu mamat ni, dia berdiri dekat belakang bonet kereta. Dan bila kita Masa tu tak syak lah. tak syak, dia tak ada apa. Dia Kita punya duduk je lah. kita punya mind free tau. Enjoy, lepas siap kerja dah berjalan apa semua, seronok kan. And then kita cari parking untuk berhenti dekat RNR, nak makan, nak solat dan sebagainya kan. Kita berhenti, kita jalan slow, bagi signal kan. Sampai dekat mamat tu macam terus nak bagi parking ni tau. Dia angkat tangan, saya tak ingat dia angkat tangan ke tak. Okey, dia macam angkat tangan kalau tak silap. Dan kita terus bagi signal. Oh kawan ni nak keluar. And then dia masuk kereta, dia pun reverse. Dia reverse, dia pun belah lah kan. Kita pun tak syak apa kan. And then kita masuk parking. Lepas tu kita pun time kita pergi out session tu, you all tahulah kereta Wira dia punya boot besar kan. Tak lah besar sangat, tapi kita letakkan semua barang dalam tu, equipment, kabel semua kan, barang-barang drill, everything lah, benda-banda yang mahal ni kita letak dalam tu. Tapi kita lupa, kita orang letak laptop laptop 2 biji, ada 3 bag. Kita orang 3 orang. Kita orang 3 orang, bag 2 biji, 3 biji bag pakaian semua dalam tu kan. Bonnet dah penuh dengan barang-barang hardware sebagainya kan. Kita letak dekat bahagian belakang. And then kita orang pun tak ada apalah, pergi solat kan. Salah seorang daripada kawan saya tu, dia kata apa, you all pergi dulu, kita orang, saya nak isap pokok. Okay, fine lah. Kita pun rasa okay, tak apalah kan. Kita orang pergilah solat 2 orang dulu kan. Solat 2 orang, sekejap lagi dia dah siap merokok, dia terus pergi solat lah. Then tinggal lah kereta kat situ. Kita orang tak syak apa. Kereta tu kunci lah. Kunci macam biasa lah. Tapi nak dijadikan cerita kereta Wira saya tu tak ada alarm. Jadi saya kunci manual. Mungkin ada senang lah. Senang untuk ada dia. Memang dia orang ada pasang kaki tau, 2-3 orang memang dah standby, Ricky tau. Taklah. And then kita orang pergi solat. Dah siap solat, kita orang pergi makan. Dah makan, kita orang balik tu kita orang tak syak lagi tu. Saya nak masuk kunci pula lah. Saya punya kunci kereta kan, kunci manual kan. Masuk kunci tiba-tiba loose. Bukan loose, stuck. Kenapa stuck? Saya pun tengok. Maknanya dia dah buat kerja dia lah tu. Saya punya kereta tu, lubang kunci tu dah barai lah. Dah hancur. Dah selamat lah. Dah selamat lah. Lepas tu hati dah berdebar-debar ni. Ini mesti lain macam ni kan. Lepas tu saya pun buka je kereta. Kan dia punya lock, dia punya toggle tu apa panggil apa kan. Dia terangkat kan. Yang ni mesti dah unlock. Buka je, siap, habis. Tengok beg semua dah kosong. Seat belakang ada 3 biji beg, lesak habis. Lepas tu saya pun apa jadi ni? Kita orang dah gelabah lah kan. And then pakcik tu cakap, kita tanya pakcik, pakcik ada perasan tak ada orang buat umpil kereta ke apa kan? Dia cakap dia perasan ada seorang mamat tu, dia pakai cap. Kita tahu mamat yang bagi kita parking tu. You all kena orang kata apa, kena jaga-jaga tau, orang yang bagi parking ke apa semua kan. Dia orang standby tau. Yang paling besarnya dekat situ kesilapannya sebab tinggal laptop dalam kereta. Tapi dan benda tu mudah sangat orang nampak. Tapi masa zaman tu Pak Lah, kalau nak tahu, laptop is a hot item tau. Dan dia orang ada satu detektor. Saya suspect dia orang ada pasang detektor dalam kereta tu. Mungkin ada standby kat luar seorang, kat dalam dia orang ada pasang detektor. Bila ada satu kereta yang approach, ada bunyi macam laptop punya kan. Dia orang akan tahan nak parking. kita orang reverse. Saya shock macam gitu. Dia pun bagi kita
masuk. Ini orang kata apa? Jadi untuk peringatan untuk semua Yalah, cerita tak habis lagi. tak habis lagi. Aduh. Saya ingatkan tak habis. Sebab saya tengok jam ada 5 minit. Tak apa. Ini kita punya live. Tak ada kena bayar punya. Okay, kejap. Saya baca komen. Muhammad Syarul, pengalaman saya balik dari klinik Sungai Tekam pukul 12 malam. Seram. Ni bukan cerita hantu Cerita seram okey. Seram pengalaman kerja ni. Next week kita buat cerita seram Siapa yang ada cerita seram pun boleh lah. Next week kita buat pengalaman perompak 2, seram 1. Kalau korang nak share pasal seram pun boleh lah. Okey, balik pada cerita saya tadi kan. Cerita tadi sambung balik. Luluh hati Pak Lah. Laptop kesayangan, semua gambar kat dalam tu, gambar family, apa semua kan. Data semua, file saya buat kerja, obsession, file semua, quotation, invoice, apa semua dalam tu. Rasa macam dulu cloud system tak ada. Sekarang cloud system ada, you all boleh send to cloud kan. Dulu tak ada. Saya rasa macam nak meninggal kat situ. Lepas tu pakcik tu cakap, ada tu brother tu lah, dia yang ambil tadi. Lepas tu kita orang tak sempat nak buat apa kan. Dia orang buat kerja cepat tau. 1-2 minit dah settle. Ada orang standby lah untuk dalam bag saya ada laptop, ada kamera, digital kamera, ada macam-macam hard disk semua lah. And then saya kira-kira, saya pun dah tak ada apa, kita orang call toll kan, highway punya ni kan, toll assistant tu kan. Dia orang cakap apa semua, dan dia cakap tak apa, nanti kita tengok. Tapi dia cakap pergi buat laporan dekat balai polis terdekat, dan kita orang pun keluar daripada toll exit tu, and then kita pergi ke, kalau tak silap bukan balai polis Seremban, tapi dekat Negeri Sembilan lah kan, dekat dengan toll tu kan. Dan kita orang pergi buat report apa semua. Lepas tu kira-kira kita punya loss laptop kawan saya, apa semua, barang-barang semua, saya kira congak-congak dalam 11K. Subhanallah, 11K dalam 2 minit, dalam beberapa minit. Dalam berapa minit. Orang kata apa? Kecuaian satu. Kalau kita rasa kita ada barang berharga dalam kereta, make sure adakan seorang untuk tunggu. Adakan seorang untuk tunggu tuan-tuan. Ataupun make sure letak dekat bonnet. Sebab kalau kes-kes macam ni banyak sangat. Banyak, bukan kita seorang, yang semua orang ada experience. Ramai orang yang experience. Dan saya terdengarlah satu cakapan polis tu. Bila kita cakap cerita-cerita, dia orang cakap, dia apa orang kata panggil, bukan mengeluh, apa orang panggil, biasa sangat degusan nafas tu, orang kata macam menyatakan, ni kes yang keberapa dekat highway, dekat RNR. So you all better hati-hati dekat RNR. Tempat tu adalah satu tempat orang kata apa, kalau kata dia orang buat kerja, dia orang lari terus keluar, settle. Kita dah tak boleh nak pressure. Jadi untuk mengelakkan benda tu, kalau kita ada barang-barang berharga tu, kalau boleh letak je dalam bonnet dulu. Jangan letak dekat seat penumpang depan ataupun belakang. Nanti benda tu akan mengundang penjenayah lah. Better lagi satu, better you all bawa je lah, carry kan. Kalau you ada backpack, you carry je. Tak, memang berat sikit, tapi kita selamat. Kita terselamat daripada kerugian. Yang ada lagi dengan kita ni, minta tolong share dekat grup mana-mana, dekat grup taman ke apa, untuk next session lah pula kan. Sebab itu pun dah ada, tinggal 2 minit je lagi. Okay, perkongsian ni sangat bagus. Next week kita akan come up dengan mungkin konten yang lebih menarik, dan mungkin kita akan ada sikit giveaway. Kan kita ini lebih kurang pada orang kata macam rehearsal lah. Untuk every Saturday night kita akan share 9 malam. You all make sure stay tune, share dengan WhatsApp group kita punya page. Make sure semua orang tune in kita punya session ni. Orang kata at least kita dapat manfaat sambil-sambil berhibur kan. Kita tak ada video kita nak share kan pun ada problem sikit. Jadi untuk future, untuk next week punya sharing, kita akan make sure semua okey, dan mungkin kita akan sharekan beberapa video footage CCTV yang menunjukkan penjenayah memecah masuk rumah kan. Benda ni akan bagi satu lesson lah untuk kita. Untuk nanti kita tinggalkan semua dengan
footage tu lah. Alright, tapi footage tu actually tak boleh nak up kan. Tapi tak apa. Okay, untuk yang baru je bersama dengan kita lah, ataupun yang baru mendengar kita selepas sesi live ni, kita adalah daripada CCTV Baikara. Kita buat podcast ni untuk semua berkongsi pengalaman. Betul. Rumah kena pecah ataupun apa-apa yang Kes berkaitan ragu dengan kan? jenayah lah. Jenayah. Semoga perkongsian kita tu menjadi satu iktibar ataupun Asbab lah untuk sebab orang lain lebih berhati-hati. Ya. Untuk orang kata lebih menjaga. Semoga kita dapat memberi sesuatu lah untuk masyarakat. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya kita punya pandangan apa semua tu boleh mengelakkan jenayah lah, mengurangkan statistik jenayah. Betul. Apa yang kita mohon sangat, you all share, you all support kita. Tolong follow page kita. Dan kita bila you all support, kita dapat satu energy tau untuk come out dengan lebih banyak konten. Mungkin lepas ni kita akan buat jemputan khas ataupun kita akan buat panggilan khas kepada local authority dan sebagainya untuk orang kata apa, berkongsi lebih orang kata firm tentang fakta, tentang apa yang what is going on dekat kita punya area, kan, apa yang orang kata apa kita ataupun kena, nanti kalau dah habis PKP nanti kita akan pergi dekat grup SRS mana-mana taman nanti. Boleh. Kan? Kita akan pergi tengok, boleh buat interview ke apa nanti. Dan kita masukkan dalam kita punya podcast, kan. Betul. Dan semua dapat manfaat insya-Allah. Ini adalah satu komitmen kita untuk kita is giving back to community. Kita punya CSR. Kita cuba bantu dari segi ni lah, kan. Alright. Saya kira dah lebih 10-2 minit. Alhamdulillah kita dapat complete kita punya first episode of podcast, live podcast. Terima kasih semua yang bersama dengan kita. Tolong share. You all memang awesome. Boleh stay. Walaupun orang kata apa, minggu ni kita dapat satu sharing je, tapi tak apa, you all memang awesome. Boleh stay, boleh orang kata support. Terima kasih Mira Harisha, Syarul, Okay. Bacakan nama-nama dia. Farida, Haris, Aizat, Saudara Firdaus, Amir Fitri, Nozalila, Yana Azlan, dan awal Syawal. Okay, terima kasih, you all memang awesome. Memang terbaik. Belanja love sikit lagi. Okay, sebelum kita tu out, belanja love sikit. Nanti tolong share lah dekat mana-mana grup. Okay. Dan insyaAllah untuk next punya podcast kita cuba buat sedikit cabutan bertuah ke apa. Boleh. Nanti kita akan wawarkan, kita siapa akan yang boleh kongsi cerita yang menarik lah. Ataupun kita siapa yang live dengan kita akan bagi satu cabutan bertuah insya-Allah. Dan kita akan come out dengan banyak lagi orang kata perkongsian lah insya-Allah. Okey, saya tinggalkan tuan-tuan dengan kita punya video live podcast tu. Terima kasih. Okey, sebelum kita tamatkan podcast ni, satu benda yang kita nak ingatkan, malam ni sebelum tidur, make sure you all pergi kunci pintu, check tingkap, Check dululah sebelum tidur. check pintu belakang, you all check pintu depan, grill, tingkap semua, dan you all check, make sure pergi kunci pagar dan sebagainya, make sure semua selamat. Okay, make sure semua orang kata dalam keadaan baik insya-Allah, dan selebihnya kita tawakal. Dan moga Allah jaga kita, jaga harta kita, jaga keluarga kita insya-Allah. Okey, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bye.